فأحييكم بالتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marilah sama-sama kita mulakan dan memuliakan pengajian kitab pada pagi yang barakah ini dengan mengambil keberkatan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. علم الإنسان ما لم يعلم بأن الله يرى. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Sadaqallahu al-azim. Yang saya muliakan barisan ahli jawatan kuasa, pengurusan, pentadbiran serta pengimarahan Madrasah Perwira Indah Gombak Selangor Darul Ihsan yang saya hormati dan segani barisan tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para asatizah yang hadir, dan tidak lupa kepada seluruh warga jemaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipayungi para malaikat, dan di kalangan muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin wal hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang barakah ini, bulan yang mulia Rabiul Awal, kita masih lagi dapat bersama-sama berkumpul pada 10 Jamadil Awal 1447 Hijrah. Macam celik sudah hampir dekat dah kita ni dengan masuk bulan Rajab, dah masuk Syaban dan dah masuk bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi pada bulan ini setelah tertangguhnya pada bulan Oktober yang lalu. Dan insyaAllah pada bulan ini, insyaAllah seperti biasa, kita akan sambung pengajian kitab Waja'at Sakratul Maut bil Haq. Kitab Sakratul Maut, bersedekah anda menghadapinya, yang mana pada September yang lalu kita berhenti pada muka surat 9. InsyaAllah tanpa melengahkan masa, kita sambung bacaan demi halaman kitab yang akan kita ambil manfaat daripadanya insyaAllah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala anhu nafa'a bihi fi 'ulumihi fi darain insyaallah.
Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Maksudnya sesungguhnya Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani kerana mereka telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mencuba meruqyah baginda dengan membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Namun baginda bersabda, justru yang sangat kuharapkan Ar-Rafiqul A'la. Hadis riwayat muttafaq alaih. Maksud Ar-Rafiq Al-A'la adalah kehidupan abadi dan kenikmatan yang abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bosan dengan dunia dan jenuh dengan pelbagai selok-beloknya. Oleh yang demikian, baginda sallallahu alaihi wasallam lebih menginginkan kematian. Hal ini berdasarkan kepada keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa ataupun yang hidup pasti akan merasakan kematian. Surah Al-Imran ayat 185. Jadi tuan-tuan, sambungan daripada kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat dengan bergelut dengan sakratul maut. Begitulah apa yang ditegaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalang apabila datangnya kematian. Begitulah kehidupan. Yang hidup pasti akan mati, yang bermula pasti akan berakhir. Yang ada awalnya pasti akan ada akhirnya. Begitulah kematian, yang mana kita hari ini tuan-tuan sedang berjalan menuju kepada titian kematian. Cuma kematian kita ini tidak tahu bilakah tempoh dan ajalnya, bilakah tarikhnya. Kita cuma tahu tarikh lahir kita, kita tak tahu tarikh mati kita. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Bahkan tempat kita mati pun kita tak tahu. Tempat kita lahir kita tahu, hospital mana, tapi tempat kita mati kita tak tahu. Sebab itu kita harapkan daripada habuan dan juga takdir Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah menempatkan kita di tempat yang mulia ketika saat kematian kita. Kena minta semasa hidup, mintalah mati di tempat-tempat yang mulia. Seumpama kita dapat meninggal di kota Mekah ataupun di Madinah, ataupun bersama dengan kubur-kubur para anbiya dan para mursalin, itu kita boleh minta. Namun ala kulli hal, apapun cara dan tempat kita mati, moga-moga bukanlah itu yang menjadi tanda. Yang pasti adalah bagaimana saat selepas kita mati nanti, nasib kita adakah baik ataupun buruk, itu yang utama. Inilah yang sepatutnya kita susun dan kita ambil berat. Bagaimana kita rutinkan dalam kehidupan kita, sama ada kita nak mati sebagai husnul khatimah dan mendapat tempat di dalam keredaan Allah, ataupun kita hidup dalam keadaan kita membawa amal juga tapi amal yang buruk. Wa na'udzubillah. Begitulah baginda Nabi SAW ketika mana dalam kisah sebelum baginda SAW wafat, beliau ditawarkan oleh malaikat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sebelum itu pun pernah ditawarkan ketika mana dia didatangi Nabi Musa dengan malaikat maut, tetapi malaikat maut yang datang padanya tadi itu ditampar oleh Nabi Musa sehingga tercabut mata. Kemudian baliklah malaikat maut bertemu dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala membetulkan balik mata malaikat maut. Kemudian dihantar semula. Dihantar semula dengan tawaran, berapa tahun lagi yang kau mahu nak hidup. Allah Subhanahu wa taala bagi tempoh. Akan tetapi Nabi Musa tanya kepada malaikat maut, adakah selepas 1000 tahun aku hidup, kamu akan datang dulu untuk ambil nyawa aku? Lalu jawab malaikat maut, akan tetap datang, bermaksud tetap akan mati. Lalu terdiamlah Nabi Musa seketika. Lalu barulah dia sedar hakikatnya, bagaimana cara pun dia nak tambah nyawa, bertambah lagi hidup, dan cuba untuk
lanjutkan tempoh kehidupan, tetap akan datang saat kematian. Lalu dia kata, baiklah, kalau begitu ambillah nyawaku sekarang, kata Nabi Musa. Begitulah yang ditawarkan juga kepada baginda Nabi SAW. Akan tetapi Nabi tetap memilih innahu rafiqul ala. Itulah jawapan yang Nabi jawab kepada malakul maut, yang mana itulah perkataan terakhir bagi Nabi SAW. Bermakna inilah pilihan abadi bagi Nabi SAW akan hakikat kehidupan. Tidak ada gunanya kalau nak hidup lagi, kalau nak hidup panjang lagi, kalau akhirnya nanti pasti akan mati juga, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala telah firmankan dalam surah Al-Imran, iaitu setiap yang hidup pasti akan mati. Jadi kita ni tuan-tuan tak boleh lari daripada kematian. Tapi bagaimana kita nak menghadapi kematian kita, itulah yang menjadi ketentuan sama ada kita akan mati dalam keadaan yang menyenangkan atau kita mati dalam keadaan yang menyusahkan ataupun dalam keadaan merisaukan, sehingga kita tak nak nanti minta pada Allah nak balik ke dunia. Sebab itu semasa kita dapat hidup dekat dunia ni lah, kita sama-sama lah berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya amal. Kenapa? Yang pasti apa yang akan dihitung di alam akhirat nanti, di Yaumul Mizan, adalah timbangan amalan-amalan yang akan dapat menyelamatkan kita, iaitu amalan yang baik, amalan yang soleh sahaja yang dapat menyelamatkan seseorang hamba itu. Namun itu juga bergantung kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menjelang Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, puterinya Aisyah menghampirinya dan duduk di sebelah kepada ayahnya sambil menangis. Dia berkata, wahai ayahku, sungguh benar apa yang dikatakan orang-orang terdahulu. Demi umurmu kaya tidak bermanfaat kepada seseorang jika suatu ketika nafasnya telah menyesak di dalam dada. Syair ini ditujukan kepada Hatim At-Ta'i, di mana kedermawanan dan kebaikan hatinya sudah tidak berguna lagi, memandangkan dia tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian sepanjang hidupnya. Oleh sebab itu, anaknya yang bernama Ali bin Hatim bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayahku sentiasa menjamu tetamu, membantu orang ramai dan selalu menolong kesusahan orang lain. Adakah semua itu memberi manfaat di sisi Allah? Rasulullah SAW menjawab, tidak, sebab ayahmu melakukan semua itu bukanlah kerana Allah, dan dia hanya memperolehi balasan di alam dunia sahaja. Kitab Al-Isabah jilid yang ke-6 surat 401 ini tanda tuan-tuan bahawasanya apa yang dibacakan daripada syair itu adalah tentang Hatim At-Ta'i, di mana dia ni tak Islam, tapi dia sangat dermawan dan dia sangat baik hatinya sampai dia sanggup mengorbankan segala hartanya untuk dia bantu orang lain. Tapi ketika dia meninggal, bila dia dah mati, anaknya nak dapatkan kemastian, adakah bila dah ayahku dah mati, walaupun mati dalam keadaan Islam, adakah kebaikan itu nanti dikira? Maka anaknya Adi bin Hatim tanya. Lalu baginda Nabi SAW menyebut, baik macam mana pun tidak akan dapat menggantikan ia dengan kebaikan di hari akhirat, kerana ia hanya akan terbatas di dunia semata-mata. Kenapa? Kerana kebaikan itu tidak dapat ditukarkan apabila tidak adanya lisan untuk syarat masuk ke dalam keredaan dan syurga Allah, iaitu kalimah syahadah. Ini penting kita tuan-tuan. Kalau orang yang tidak Islam, ini jawapan juga kepada orang yang berislam, yang kalau baik macam mana pun dia, baik hatinya, pemurahnya dia, tak pernah pun minum arak, tak pernah pun buat perkara yang jahat, baiknya bantu orang, dia tetap tidak akan dapat menukarkan kebaikan itu kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat masuk syurga. Kenapa? Kerana syarat untuk nak masuk syurga ni adalah dengan mengakui dan merelakan dalam hati, ikrar bahawasanya tasdiq bil qalb, kan, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan yang layak disembah dan tidak ada sembahan lain melainkan daripadanya. Inilah satu
kebenaran yang perlu dibenarkan dalam hati itu, syaratnya untuk segala kebaikan tadi itu akan menjadi kebaikan yang baru, yang mana fitrahnya nanti dia akan masuk Islam, kebaikan itu akan dihira, bahkan keburukan akan dihapuskan. Jadi tak ada gunanya kalau dia bukan Islam, dia nak gunakan kebaikan-kebaikan masa dunia tadi itu, kemudian dia nak bawa kebaikan itu tadi dapat selamat di hari akhirat. Kalau tidak ada kalimah syahadah, kalau tak ada pengakuan kepada Allah SWT itulah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, dan baginda Muhammad itu adalah pesuruh Allah, itu syarat kedua, kunci kepada miftahul jannah, kunci kepada nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka asbab itulah tidak dapat ditukarkan kebaikan itu, dia hanya perolehi balasan di dunia sahaja. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura, dan kami hadapi semua amalan. Dia kat sini dia tak tulis dengan A, dia tidak ada huruf A. Semua amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang bagaikan debu yang berterbangan. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya bukan sekadar kepada orang kafir dalam tafsir surah Al-Furqan ayat 23 ini. Begitu juga kalau orang yang beriman, kalau apa yang dia kerjakan dalam amalan itu, tetapi amalan itu bukan niat kerana Allah, maka amalan itu akan jadi seperti debu yang berterbangan. Sebab itu kita ni kena betulkan niat. Apa jua amalan kita, jangan kita hancurkan, jangan kita hapuskan amalan yang telah kita kumpul dan lakukan dengan beberapa perkara. Yang pertama, dengan sifat riya, dengan tujuan selain daripada Allah, amalan itu akan jadi debu yang berterbangan. Yang kedua, dengan kita mengukit semula, kita mengukit, kita mempertikai, kita sebut. Contoh apa? Contoh kalau kita ni berkhidmat kepada isteri kita, kepada anak kita, ataupun kita ni telah bantu seseorang, kemudian satu masa kita menyebut balik amalan yang kita buat tu, maka amalan itu akan jadi debu. Yang ketiga, amalan kita akan jadi debu yang berterbangan apabila kita ni bersifat hasad, kita dengki. Kalau ada sifat dengki ni tuan-tuan, segala amalan kita juga akan dihapuskan. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad, sesungguhnya dengki, sifat hasad dengki ni akan membakar segala amalan-amalan baik kita. Ini bahaya di sifat dengki. Sebab itu dalam hati tak boleh kena ada rasa dengki, hasad kepada orang. Sebab apa? Amalan dalam sifat itu boleh menghancurkan amalan-amalan baik kita, seperti debu yang berterbangan. Akan tetapi apa yang dimaksudkan di atas keumuman ayat ini adalah kepada orang yang bertujuan melakukan amal itu selain hanya untuk Allah SWT, maka amalan itu sia-sia. Seperti mana yang berlaku kepada seorang sahabat yang mana dia ni berhijrah bukan kerana Allah, sedangkan hijrah dia itu kerana wanita yang nak dinikahinya, maka dia akan dapat, kata Nabi SAW, "Fahijratu ila ma hajara ilaih." Apa yang dihijrahkan itu akan dapat, dia akan dapat atas apa yang dia hijrahkan, atau atas apa yang dia niatkan. Akan tetapi orang yang berhijrah kerana Allah, maka hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka dia akan dapat hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Sebab itu kita ni buat amal, kena jaga tujuan, qasad, Tujuan kita tu beramal kerana apa? Kena tetapkan tujuan utama kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Untuk secara umumnya tuan-tuan, kita kena jaga tu. Dan paling tidak pun, keutamaan untuk kita nak beribadah tu janganlah sampai kita letakkan qasad niat yang lain itu yang lebih utama. Ini secara umum. Kadang-kadang ada orang buat sesuatu perkara, pertama tu niat kerana Allah, tapi dia ada niat yang lain, kan? Janganlah niat yang lain, contohnya kerana sebab kerja, kan? Contoh dia pergi kerja tu kerana memang itu tanggungjawab dia. Tapi tujuan dia pergi kerja yang paling utama, dia mesti kena tetapkan kerana Allah, kan? Yang kedua kerana sebab dia bekerja, tanggungjawab dia. Yang ketiga kerana dapat gaji, kan? Maka niat-niat seperti mana kerana itu tanggungjawab dia, kerana dapat gaji dan kerana ada sebab-sebab lain,
janganlah lebih utama, janganlah lebih besar dia punya niat itu berbanding kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau niat yang utama itu kerana sesuatu yang lebih besar daripada Allah, maka itu saja yang dia dapat. Untuk permulaan sebagai orang awam, itulah cara dia. Dia kena besarkan niat kerana Allah. Sampai dah dia masuk kepada tahap hatinya itu dah betul-betul ikhlas kerana Allah SWT, dan dia yakin dengan apa yang dia amalkan itu, itulah baru tahap dia akan berubah. Barulah dia buat itu semata-mata kerana Allah. Maka dunia ni bukan lagi asbab ataupun tujuan yang dia nak selitkan dalam qasadnya. Ini dah masuk bab tasawuf lah tuan-tuan. Tapi ada kuliah, kita ni secara umumnya kita kena niatkan utama kerana Allah SWT. Ada orang datang bekerja, contohnya dia bekerja sebagai imam, sebagai bilal kan. Jadi dia datang tadi itu memang kena niatkan kerana Allah SWT. Jangan lebihkan kerana, oh aku disebab tanggungjawab jadi imam, kalau aku tak datang nanti tak ada orang pula jadi imam, contohnya kan. Jadi niat itu janganlah lebih besar daripada niat kerana Allah SWT. Kenapa? Takut niat kerana aku, kalau aku seorang sebab aku dah jadi nanti jadi imam, jadi nak tak nak terpaksa. Dia orang terpaksa. Jadi kita ada paksaan itu sebabkan dia bukan lagi niat kerana Allah, jadi kita tak nak. Kalau boleh biarlah niat itu utama kerana Allah, barulah kita datangkan qasad tadi sebab aku ni memang tanggungjawab. Biar tanggungjawab tadi ataupun kerana tugas tadi tu dia menjadi niat yang kecil, yang lebih sedikit berbanding daripada besarnya yang utama itu hanya kerana Allah. Ini permulaan bagi orang awam. Tapi lama-kelamaan perlu kita didik dan latih dan tarbiyah hati kita supaya betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana para nabi, para rasul, sahabat Rasulullah SAW, mereka buat apa yang mereka lakukan. Sebagai contoh, Saudara Abu Bakar, sahabat dan sebagainya, mereka buat sesuatu itu bukan kerana habuan yang mereka dah dapat. Bahkan kalau ikutkan, mereka mampu nak ambil upah, nak mampu nak ambil apa sahaja habuan kelebihan daripada jawatan mereka, tetapi mereka tidak melakukan sedemikian. Kenapa? Kerana niat mereka semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang berlaku kepada Sayyidina Umar bin Aziz, cicit kepada Sayyidina Umar Al-Khattab kan? Yang mana sebenarnya tuan-tuan, ketika zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Aziz, dia ada anak yang datang suatu hari nak jumpa dengan dia. Ketika itu yang digunakan tempat itu adalah kawasan ataupun pejabat, adalah pejabat kerajaan. Jadi ketika mana anak dia datang, dia tanya dulu pada anak, kau datang ni atas urusan pentadbiran kerajaan ataupun atas urusan peribadi keluarga? Dia tanya anak dia. Kemudian anak dia kata, saya datang ni sebab urusan keluarga, nak jumpa ayah. Ayah tak balik dah. Anak dia datang rindu nak jumpa ayah. Sebab kenapa? Sedang Khalifah Umar bin Aziz dia tuan-tuan, seorang yang kuat, berkeras bekerja. Sampai disebutkan dia ni sampai matanya lebam, sampai kakinya bekak-bekak, sampai ke badan kurus. Kenapa? Ketika dilantik jadi khalifah, dia betul-betul melaksanakan dan memikul tanggungjawab tugas sebagai khalifah itu dengan sepenuh hatinya, dengan penuh rasa tanggungjawab, sehingga dia mengabaikan kesehatannya, sehingga rakyatnya ataupun orang-orang di bawah pemimpinnya, bawah pimpinannya menegur dengan apa yang cara yang begitu dia. Kenapa dia takut? Kerana takut akan tanggungjawab yang dipikul. Jadi anak datang kerana dah beberapa hari tak balik, tuan-tuan, nanti tak tahu workaholic lah, tapi kita tak ada nak kata workaholic. Sebab Sayyidina Umar ni dia bukan workaholic kerana dunia. Orang workaholic ni lebih kepada dunia kan. Kalau bekerja tu sebab nak dapat amal dunia sebagainya. Tapi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Aziz ni lebih kepada tujuan kerana Allah SWT. Kerana dia takut. Dia takut kalau dia sedikit salah dalam pimpinannya, dia takut akan jawab di hadapan Allah SWT. Maka anak dia datang, dia kata, aku datang ni wahai ayahku kerana tujuan keluarga. Lalu lilin yang sedang dinyalakan dipadamkan. Dan pejabat tadi tu dah bergelap, dah jumpa sama anak beranak. Dah bergelap jumpa kelapa. Bila ditanya kenapa dipadamkan lilin tu, kerana dia kata lilin ini adalah sumber daripada hasil duit kerajaan, cukai daripada kerajaan. Kita berurusan ni atas sebab keluarga, maka sebab itu aku matikan. Kata sebab aku tak nak nanti di hadapan Allah, nanti Allah tanya pada aku kenapa aku gunakan atas tujuan peribadi. Allah Akbar. Kita kalau nak kira macam tu tuan-tuan, kita pergi pejabat berapa banyak kan saja kita guna untuk telefon kita kan, dengan laptop kita apa semua. Allah Akbar. Begitulah hebatnya bagaimana situasi
seseorang yang ikhlas bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia tak berkira pun. Kita ni kadang-kadang claim over claim. Kadang claim itulah claim yang lebih lagi daripada tu kan. Allahu Akbar. Begitulah hebatnya keikhlasan golongan tabi'in dan juga para sahabat. Kalau kita tengok bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia mampu untuk nak menjadi orang yang kaya. Kenapa? Dia memikul tampuk pimpinan menjadi Khalifatul Rasul ba'da wafat Rasulullah. Dan selepas wafatnya Nabi, dia memiliki segala-galanya. Tetapi lihat sewaktu dia wafat, sebelum dia meninggal kan, apa yang dia tinggalkan hanya dua helai baju. Masya Allah, dua helai baju yang ditinggal. Kita macam tak logik dah kalau dah jadi Perdana Menteri, tiba-tiba harta yang ada dua helai baju. Lepas tu sekor barang betina kan. Barang betina tu pun dia jual juga. Bukan dia nak ambil manfaat pun. Dia jual barang betina tu, duit daripada dia jual tu dia infakkan. Mana nak dapat orang macam ni tuan-tuan? Inilah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Baju tu pula, dia satu dia pakai, dia kata untuk aku kafankan. Dan satu lain lagi aku hadiah kepada Umar. Menangis Umar bila terima baju daripada Abu Bakar ketika saat Abu Bakar nak wafat, nak meninggal. Betapa zuhudnya dalam pimpinan. Duit tak ada apa langsung. Kalau kita dah jadi menteri tuan-tuan, duit colah baju, ada colah kati, ada. Contohlah, kalau jadi YB kan, duit dalam bank ada lagi kan, duit untuk anak lagi, rumah tak berapa biji dah beli, contohlah. Tapi bukan ke Malaysia nak contohlah kan. Tapi Masya Allah, begitulah ikhlasnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga sahabat-sahabat lain yang hebat, yang mana itulah keikhlasan mereka. Sebab itu kita ni, kita takut tuan-tuan, amal kita ni sebab itu kena sentiasa kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar amalan-amalan kita itu tidak menjadi seperti haba'an faja'alnahu haba'an mansura, tidak jadi seperti debu-debu yang berterbangan. Makna syair tersebut, demi Allah kekayaan pangkat dan kedudukan tidak akan memberi sebarang manfaat jika nafas sesak di dalam dada, atau jika nyawa sudah sampai ke tenggorokan, atau jika sakaratul maut telah menjelma. Jadi bila syair itu dibaca oleh Aisyah, pandangan Abu Bakar pula berbeza. Bila Aisyah baca syair itu kepada ayahnya, mendengar syair itu, Abu Bakar menoleh ke arah Aisyah dan berkata, wahai putriku tercinta, janganlah kamu mengatakan seperti itu, tetapi katakanlah. Maksudnya waktu dekat nak meninggal pun Abu Bakar tetap menegur anaknya yang telah salah faham akan syair. Maksudnya apa? Maksudnya Aisyah ni dia memandang syair ni satu membawa mesej yang tak baik tentang kekayaan. Dan apa yang dididik oleh Abu Bakar, walaupun dia tidak kaya, tetapi dia tidak melihat syair itu sebagai sesuatu perkara yang menjadi keburukan. Masya Allah. Anda lihat cara pandang, cara didik Abu Bakar. Dekat nak mati pun, dekat nak meninggal pun tetap mampu untuk melihat sesuatu itu kepada Abu Bakar. Maksudnya apa? Maksudnya Abu Bakar tidak melihat syair itu sesuatu yang boleh memberi mudarat. Kenapa nak kata kekayaan itu tidak memberi manfaat? Kalau macam itu, orang kaya beriman mungkinlah kekayaannya. Itu maksudnya. Jadi tidak boleh katakan seperti itu. Tetapi katakanlah, wahai anakku, kata Abu Bakar pada putrinya ketika disebut tentang syair, tentang kekayaan. Maksudnya anak dia kata tak gunanya kaya, tak ada guna hartanya banyak-banyak kalau nak dekat nak mati. Harta itu tak boleh jadi manfaat. Hakikatnya ditegur oleh Abu Bakar. Jangan cakap macam tu. Habis tu kalau orang yang untuk beriman, dia ada harta. Jadi harta tu katakanlah diinfakkan, ataupun dia sedekahkan, ataupun diwakafkan, tetap memberi manfaat. Bahkan tetap membantu dia menjadi orang yang dekat kepada Allah. Jadi jangan kata kekayaan itu tidak memberi manfaat. Tak semua kekayaan yang tidak memberi manfaat. Bahkan kalau orang itu pandai menginfakkan ataupun memanfaatkan harta kepada jalan Allah, maka harta itu tidak lagi jadi benda yang tidak bermanfaat. Ini teguran daripada Abu Bakar. Akan tetapi katakanlah sesuatu yang hakikat, apa dia? Ayat surah Qaf ayat 19. Maka Sayyidina Abu Bakar disebut, tapi lebih baiklah kata benda yang jangan kita kait dengan kekayaan dan sebagainya kan? Sebab kenapa Abu Bakar Sayyidatina Aisyah cakap macam tu? Sebab dia tengok ayah dia tak tinggal apa-apa harta. Maka dia anggap, oh kekayaan itu sesuatu yang benda yang memudaratkan.
Maka kalau cakap macam tu nanti boleh menyebabkan orang yang kaya tapi beriman ni terasa hati lah, kan? Apa tu aku yang banyak harta ni, yang kaya ni dia tak manfaat. Tidak boleh kata sedemikian. Nampak? Sedang Abu Bakar dia melihat dari sudut yang berbeza, nak memberi ruang kepada orang-orang yang mempunyai harta agar janganlah bimbang dengan harta itu. Sekiranya harta itu dimanfaatkan dengan cara yang baik, maka ia tetap mendapat keredaan di sisi Allah. Bahkan sedekah itu adalah suatu perkara ataupun amalan yang baik di sisi Allah, yang disukai oleh Allah. Orang yang bersedekah ni Allah suka. Jadi begitulah maksudnya. Jangan katakan oh semua kekayaan itu tidak memberi manfaat, tetapi sebaiknya disebutlah waja'at a'udzubillahi minasyaitonir rajim waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan sebutlah dan datang apabila datangnya sakratul maut dengan sebenar-benar keadaan, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Tapi sebut tentang orang yang suka lari daripada kematian, itulah orang yang sepatutnya tidak bermanfaat. Tak kira dia miskin ataupun kaya, tapi kalau datang sakratul maut, takut dia. Sebab apa? Dia tak membawa amalan, dia tidak membuat persiapan untuk mati. Maka sepatutnya orang macam ni yang takut. Bukannya kita nak kata semata-mata kepada orang kaya, tapi sebutlah orang yang tak bersedia untuk mati, itulah sebenarnya yang sepatutnya takut. Yang bila datangnya kematian datang kepada dia, dia nak lari daripada kematian. Sebab kenapa? Aku tak sedia lah. Walaupun dia miskin, walaupun dia kaya, kan? Tak semua orang kaya yang tak bersedia untuk mati, dan tak semua orang miskin yang bersedia untuk mati. Ada orang miskin tapi jauh daripada Allah SWT, sembahyang tidak, apa tidak, sibuk nak kerja, nak apa, sibuk nak menyenangkan diri dia dengan minta simpati orang-orang yang nak ihsan kepada ada orang macam ni. Sebab tu mentaliti tentang, kan? Bukan semua orang yang, bukanlah saya nak kata backup, dan bukanlah juga nak katakan orang miskin tak baik semuanya, kan? Tapi ada jenis. Saya kerja pejabat zakat, pernah pengalaman tuan kerja pejabat zakat di Negeri Sembilan. Setengah mentaliti orang yang fakir miskin, kan? Yang mana dia terlampau apa ni? Kita yalah, dalam arti kata bahasa yang mudah kita, yang lebih lembut, kata dia ni nak kita disuap aja. Ada perangai macam tu. Tapi tak nak usaha. Tulang empat kerat ada. Tu tahu nak dapat bantuan dan gaduh, kan? Tapi bergaduh balik. Lepas tu korang dah bagi rumah. Kadang-kadang pusat zakat dah sediakan rumah sewa, pun balik nak bayar juga, pun tak boleh nak bayar. Padahal bulan-bulan kemarin 200 kan? Pun tak nak usaha untuk patut rumah bersepah, tak jaga kebersihan. Jadi mentaliti macam ni sepatutnya tidak boleh ditunjukkan kepada orang yang dalam keadaan golongan kamu tu miskin, kan? Lagi menambah pokok bila dia bersikap sebenarnya. Sebab itulah kita ni biarpun apa juga situasi kita, kan, mentaliti tu dah kena betul, nak kena ada ilmu. Ada pula sebaliknya, ada saya jumpa yang bagus, kan, mak ayahnya fakir miskin, tapi dia gunakan bantuan daripada pusat zakat tu, kan, dia cantik indahkan kehidupannya dengan akhlak, dengan ilmu. Maka anak dia bekerja, kemudian rumah dia bersih, ada jadi macam tu. Tapi sesetengah, segelintir orang yang miskin ni mentaliti dia agak kuno lah, kodok lah kehidupan. Ini tak sepatutnya ditunjukkan. Ini hakikat realiti, kan. Kita nak, kadang-kadang kita nak cerita bab ni, kadang-kadang takut keras hati, tapi hakikat itulah yang berlaku, kan. Setengah di kalangan mereka ni yang melihat kemiskinan itu bukan sesuatu perkara yang boleh mereka develop dan juga tambah baik kehidupan mereka. Mereka tetap berada dalam satu bentuk yang menyebabkan kita rasa macam tak sedaya yang kau didapat, kan? Zakat kalau beramai macam ni, kan? Tapi tak semua dalam tentu. Adapun begitulah situasi tuan yang kita nak kaitkan di kalangan orang-orang yang sedemikian, yang pasti apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sesuatu yang benar, kan? Kalau orang yang tak kisahlah dia miskin ataupun kaya, mentaliti ataupun apa yang ada dalam ilmu kehidupan mereka itu, kalau tak dapat memandu untuk nak buat persiapan sebelum mati, maka apapun golongan yang dia berada, tetap tidak akan dapat menyelamatkan dirinya daripada kematian, daripada selamat dan selepas kematian. Sebab itu apa yang Nabi pesan itu adalah satu yang benar. Al-Qayyisu mandana nafsahu lima ba'dal maut. Jadilah orang yang bijaksana. Yang mana apa golongan bijaksana itu? Orang yang membuat persiapan. Al-Qayyis, orang bijaksana itu adalah
al-mayyit al-kayyisu bandara, barang apa sesiapa yang meletakkan dirinya ataupun mendisiplinkan dirinya nafsahu lima ba'dal maut, dirinya untuk apa? Buat persiapan sebelum mereka menghadapi kematian. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, ahli keluarganya mencari harta untuk keluarganya. Bukankah dia seorang khalifah dan dunia berada dalam genggaman tangannya? Namun ternyata mereka hanya menumbuhkan seekor babal betina dan 2 helai pakaian. Masya Allah. Lebih menyedihkan lagi, Abu Bakar berkata menjelang kematiannya, kafanilah aku dengan selai bajuku, sementara babal betina dan bajuku yang satu lagi serahkan kepada Umar bin Khattab. Pesan Abu Bakar kepada Umar, wahai Umar, bertakwalah kepada Allah. Semoga kematianmu tidak sesuka seperti yang aku hadapi ketika ini. Allahu Akbar. Tengok tuan-tuan, Abu Bakar yang dalam keadaan itu pun mengatakan bahawasanya betapa dahsyatnya saat sakaratul maut. Bayangkanlah kita, sakaratul maut Sayyidina Abu Bakar tu pun, waktu dihadapi tu pun dia kata dah rasa berat, rasa sakit lah. Bayangkan kita nanti lebih sakit daripada apa yang dialami oleh sahabat yang menjadi ketua kampung nanti di dalam syurga yang abadi. Abu Bakar nanti menjadi ketua kampung di dalam syurga di sisi Rasulullah bersama dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Pun situasi menghadapi sakaratul maut itu pun dalam keadaan yang sukar. Apatah lagi kita. Sebab itu jangan tinggal doa yang telah kita pelajari daripada peninggalan Rasulullah SAW. Jangan kita tinggal dengan doa ini, tuan-tuan. Allahumma a'inni ala, Allahumma hawwin alayya fi sakaratul maut. Ya Allah, ringanlah ke atas kami ala sakaratul maut, terhadap sakaratul maut. La ilaha illallah, dan bacalah la ilaha illallah. Inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya pada kematian itu ada sakarat. Sebaik sahaja barang betina dan selai pakaian itu diterima Umar bin Khattab. Dia duduk sampai menangis dan berkata, sungguh kamu telah menyusahkan para khalifah setelah kewafatanmu, wahai Abu Bakar. Bukan maksudnya dia tak berhati dengan Abu Bakar dan Umar. Maksudnya ini adalah sebuah sanjungan, kan? Sungguh kau dah menyusahkan khalifah selepas kau ni, wahai Abu Bakar. Maksudnya bukan Umar marah, tapi dia letakkan satu benchmark yang tinggi. Hebatnya, ini sudut pandang Umar Al-Khattab kepada Abu Bakar. Sungguh Abu Bakar itu letaknya pada satu kedudukan yang tinggi. Benchmark yang letakkan itu sangat tinggi, sampai Abu Umar kata, letih aku nak ikut kau. Macam itulah maksudnya. Tapi bukan bermaksud dia mengeluh, bukan bermaksud dia marah Abu Bakar, tetapi dia memandang mulia kepada Abu Bakar. Bahkan kalau kita tengok bagaimana pandangan para sahabat, bukan pandangan sahabat. Ini satu hadis, satu bicara di antara baginda Rasulullah SAW. Satu kali Nabi pernah seketika Nabi sedang berbicara dengan malaikat Jibril. Nabi pernah bertanya, ini diambil daripada kitab Nasaih wal Ibad, tentang bagaimana baginda Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril tentang perihal Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Satu kali Nabi sedang berbuat dengan malaikat Jibril, lalu Nabi tanya, wahai Jibril, bagaimanakah gambaran kamu, pandangan kamu tentang Umar Al-Khattab? Jadi Nabi tanya kepada Umar Al-Khattab, Nabi tanya kepada malaikat Jibril tentang Umar Al-Khattab. Kenapa Nabi tanya Umar Al-Khattab dulu? Sebab Nabi nak tengok bagaimana sebenarnya kat situ. Nabi tahu dah yang antara Umar dengan Abu Bakar. Abu Bakar tinggi sikit, kan? Jadi dia tanya, bagaimana pandangan kau tentang Umar Al-Khattab? Lalu malaikat Jibril kata apa? Seandainya seandainya di dunia ini seluruh ataupun semua pokok-pokok dan kayu-kayu dijadikan pena, kata malaikat Jibril. Seandainya semua pokok-pokok yang ada di atas muka bumi ini dijadikan pena, dan seluruh air-air yang ada di atas muka bumi ini dijadikan sebagai dakwatnya, dan nak menulis kebaikan Sayyidina Umar Al-Khattab, maka tidak akan cukup menulis kebaikan Umar Al-Khattab. Hebat, tuan-tuan. Ini pendapat malaikat Jibril terhadap hebatnya bagaimana situasi peribadi Sayyidina Umar Al-Khattab. Lalu nak bagi tahunya, bayangkan tuan-tuan, kalau dakwat semua cecair yang ada atas muka bumi ini jadi dakwat pun tak cukup, betapa banyaknya kebaikan, besarnya kehebatan Sayyidina Umar Al-Khattab. Hebat ni, sebab tu dia layak menjadi sahabat Rasulullah SAW, kan?
Kalau kita tak dua bandi cukup bagi ahad kan, dua bandi darman kan cukup kebaikan kita. Allah apa sikit je kan. Itu pandangan Jibril. Lalu Nabi pun tanya. Selepas itu Nabi tanya, dan wa kaifa kana Abu Bakar? Bagaimana pula Abu Bakar Siddiq? Wahai Jibril. Lalu Jibril kata, ada pun kebaikan Abu Bakar Siddiq, apa yang ada pada Umar Al-Khattab itu hanyalah 1/10. Masya Allah, 1/10 daripada kebaikan Abu Bakar Siddiq. Banyak kata kan, Umar tadi itu dah hebat dah kan. Rupa-rupa bila nak bandingkan dengan Abu Bakar Siddiq, hanya 1 daripada 10 kebaikan. Bermakna apa? Abu Bakar lebih hebat daripada Umar Khattab. Ini tidak boleh dinafikan. Ini adalah sebuah kenyataan daripada malaikat Jibril. Lalu Nabi tersenyum. Sebab itulah mereka berdua ni layak untuk dimakamkan di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis tentang bagaimana kewafatan tempat ataupun situasi di mana tempat baginda Rasulullah SAW wafat, perkara tempat makamnya Abu Bakar dan Umar Al-Khattab telah ditentukan oleh Nabi semasa Nabi hidup. Daripada hadis mana tuan-tuan? Hadis ni hadis riwayat Muslim, hadis riwayat dari Nabi daripada Abdullah bin Umar. Kata Nabi apa? Kullu mauludun yudarru ala surratihi min turbatihi fa idza tala umruhu. Kata Nabi apa? Setiap orang yang lahir akan dibentukkan dan akan dijadikan kehidupan ataupun bayi itu min turbatihi, daripada tanah yang dia akan dia mati nanti. Fa idza tala umruhu, tapi kalau ketika umurnya panjang, maka bila dia mati nanti raddahu Allahu ala turbatihi allati khalaqahu minha. Kata Nabi apa? Bermakna kalau kita ni bila kita hidup, malaikat Jibril ni, malaikat yang menjadikan kita ni, dia akan ambil tanah tempat kita mati tu untuk bentuk jasad kita semasa kita di dalam rahim. Contoh macam mana? Contohnya kita nanti kalau katalah kita meninggal kat mana? Meninggal kat Sungai Besi contohnya, kan? Tanah Sungai Besi itulah, tanah daripada Sungai Besi itulah malaikat Allah SWT perintahkan malaikat untuk ambil dan salut kita punya jasad yang membentuk jasad. Bukan maksud secara hakiki tuan-tuan. Ini maksudnya tanah kita asalnya dari situ. Tapi dalam rahim ibu dia berlaku proses sains lah. Bagaimana embrio membentuk mudghatan, nafatan itu normal lah yang berlaku di dalam rahim ibu. Tetapi ini yang Nabi sebut hakikatnya asal tanah tu. Sebab manusia ni kan dia kata jasad itu tetap ada tanah, bau-bau tanah itu tetap ada asalnya. Ini Nabi cerita tu. Kemudian Nabi kata apa? Bila dia hidup panjang umur, kemudian bila dia mati, raddahu Allahu ala turbatihi allati khalaqahu minha. Bila dia mati nanti, dia akan kembali ke tempat tanah yang dijadikan. Sebab itu kita ni pergilah kat mana-mana atau muka bumi ni tuan-tuan. Kalau kita mati nanti, kat situlah tempat kita akan kembali, dan tanah itulah sebenarnya yang dijadikan kita semasa kita bayi. Tak boleh dinafikan. Kemudian Nabi sebut apa dalam hadis ini? Wa ana wa Abu Bakr wa Umar khuliqna min turbatin wahidah. Nabi sebut masih hidup, aku, Abu Bakar, Umar, kami dijadikan daripada tanah yang sama. Wa fiha nudfan, dan di tanah itulah nanti kami akan diwafatkan, dikembalikan. Sebab itu sabda Nabi ini benar. Sebab itu bila Nabi wafat, sahabat dia tak makamkan Abu Bakar ke tempat lain. Dan termeterailah perjanjian itu sebagaimana Nabi dah sebut. Sebab itu Abu Bakar dimakamkan sebelah tempat makam Rasulullah. Dan berlaku pertelingkahan. Ini ada sejarahnya. Masa zaman Sayyidina Umar Khattab, ada dua golongan yang telah berpecah. Yang mana satu golongan yang berpegang teguh kepada apa yang telah yang mereka ditaat kepada Umar, apa yang telah diperintahkan mereka ikut. Ada golongan tasyayyuh pula. Tasyayyuh ni yang Syiah, tapi bukan Syiah yang seperti Sayyidina Ali. Yang mereka ni tak sependapat dengan Umar Khattab. Mereka ni, dua golongan ni bertelingkah waktu Umar wafat. Nanti kita cerita bagaimana Umar wafat. Umar wafat ni dia kena bunuh, dia kena tikam oleh Abu Lu'lu'ah Ar-Rumi, kan? Abu Lu'lu'ah ni dia seorang rakyat
Dia bukan dia orang Madinah, dia orang luar. Ketika Islam berjaya mengalahkan kota Rom, kan? Abu Lu'lu'ah ni dia spesialis dalam pembuatan senjata, khususnya senjata apa? Tentang perang, pedang-pedang dan anggota-anggota yang melibatkan alat-alat peperangan, pedang, lembing, pisau dan sebagainya. Dia spesialis. Jadi Umar ni cerdik. Ketika kota Rom kalah, dia tak bunuh semua orang yang kafir, yang ingkar, yang tak nak berdamai, yang tak nak menerima syarat yang mana senangnya kalau dia pergi ke sebuah negara, dua je pilihan. Sama ada kau nak terima ajaran dakwah Islamiah dan bergabung dengan negara Islam, bermakna kau akan kekal dengan Islam, dengan tetap pemerintahan kau tetap boleh teruskan, tapi Islam, syarat Islam. Tapi kalau tak nak terima agama yang kami dakwah, kami perang, kami pegang dan kami akan berlalu. Senang je, dua je lah. Prinsip Umar ni dua je. Dia tak boleh, mana kata, itulah yang menyebabkan empayar Islam luas, kan? Umar dia senang cakap dua. Kalau tak nak terima Islam, kita perang. Kalau perang, siapa menang, dia dapat negara tu lah. Jadi kota Rom kalah, Masya Allah, hebat. Walaupun sehebat-hebat kota Rom pada ketika itu, tapi dikalah oleh tentera Sayyidina Umar. Jadi Umar ni Abu Lu'lu'ah tadi tu, dia tak bunuh, dia ambil. Dia bagi suaka politik, dia bagi warga negara Madinah, kemudian dibagi pula jawatan untuk buat senjata dalam peperangan supaya boleh supply lah kepada tentera askar-askar. Jadi balik kepada Umar, tuan-tuan, kisah berlaku pertembungan di antara dua bila mana selepas 4 ke 5 hari Umar sakit kena tikam, kan? Hebat, tuan-tuan. Sahabat yang lain waktu semai subuh kena tikam dengan Abu Lu'lu'ah, semua meninggal tempat kejadian. Umar 4 hari bertahan. Bayangkan macam mana dia punya fizikal dia, hebat dia. Kalau kita sekali dah bocor dan dia, bahkan dia tidak rawat tikaman yang dia kena tu. Nak beritahunya hebatnya Umar, 4 hari boleh bertahan. Makna kata dia punya sistem stamina, sistem durability dia, badan dia tu memang sehebat seperti mana dia berada dalam peperangan lah. Jadi meninggal dia. Benda ini ada yang sahabat nak tetap nak akal seperti mana apa yang Nabi sebut di sebelah sisi Rasulullah SAW. Tetapi ada sebahagian sahabat yang dia tak setuju dan berpendapat dengan Umar Al-Khattab, mereka tak nak berlaku ni clash. Jadi jasad Umar ketika itu dia berlaku dua arahan lah. Berlaku dua. Seorang kata tak boleh, seorang kata tetap kena makam sebelah Rasulullah, kan? Tetapi takdir Allah SWT di kalangan mereka sebut boleh, dengan cara macam mana kita nak tentukan. Seandainya jasad ini yang kita bawa ni, kita masuk, ketika itu ada pintu, kan? Pintu dah buat pintu lah, pintu makam untuk makam Rasulullah SAW. Maka disebut ketika nak masuk pintu ini, kalau pintu ini terbuka, kan? Maka kita akan kebumikan Umar di sebelah makam Rasulullah dan sebelah makam Sayyidina Abu Bakar. Maka ketika diusung di jenazah Sayyidina Umar Al-Khattab, pintu tadi tu kan bukan terbuka dengan sendiri lagi lah, tahu tercabut. Tercabut tu. Dan bila tercabut tu tandanya Allah SWT benar apa yang Nabi sebut. Dan apa yang Nabi sebut itu bukan sesuatu yang datang dari hawa nafsu, itu perintah Allah. Dan ini semua adalah wahyu Allah SWT. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kan? Jadi apa yang Nabi sebut bukan Nabi suka hati nak pilih Umar untuk berada di sisi Nabi, ada sebabnya, itu semua takdir Allah, semua untuk perintah Allah. Jadi tercabut pintu makam tadi tuan-tuan, dan akhirnya Umar tetap dikebumikan di sebelah ni. Kisah tuan-tuan, bagaimana Umar tu dikebumikan di sebelah makam Rasulullah SAW. Ini adalah hebat kisah sedikit sebanyak tentang bagaimana kepribadian sosok tubuh unggul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi nak beritahu juga dalam hadis ini, tuan-tuan, di riwayat Muslim ni, kan, dufinna bintina fiha, kan, kalau Nabi kita ni akan kembali kepada apa yang tanah kita. Sebab itu ada orang dia lahir kat Malaysia, kan, tetapi Allah takdirkan rupa-rupanya tanah yang dia mungkin mak dulu berdoa kan. Jadi dalam kandungan tu, anak tu tadi tu mungkin mak dia masa lagi hidup, kan, doa, ya Allah biarlah anakku Rabbi habli minas shalihin, mungkin Allah tu ambil, mungkin sebab amalan mak dia tadi tu, rupa-rupanya dia meninggal dekat Mekah.
Nak kata ni mulia dia tu, dia dijadikan tanah tadi, jasad itu daripada tanah yang mulia di Kota Mekah. Kan ada orang ni kan, dia tak pernah pergi mana-mana negara pun, tiba-tiba tahun tu dia dapat panggilan haji kan. Dapat panggilan haji pun dia siapkan rumah tu, daripada rumah ni bawa lah beg apa semua dan duduk kat kampung lah tu, dari kota lah tu yang contoh kan. Rupanya dia pun tak tahu. Dia pun naikkan Kota Bang duit yang ada dalam pun bagi ke tabung haji. Dan dia pun naikkan ke Kota Bang, dia sendiri naik ke Kota Bang, turun di Kota Mekah, duduk tengah nak bertawaf semua, tiba-tiba krim jatuh, habis jipat dia. Meninggal dekat Kota Mekah. Dan di Kota Mekah dah dikebumikan. Bermakna dia punya jasad hidup tu tadi, semasa dia hidup tu, rupanya dia jasad itu dijadikan daripada tanah yang mulia, daripada tanah Kota Mekah. Lepas tu orang tinggal, lepas tu ramai orang nak tinggal Kota Mekah. Tapi tak semuanya tinggal di Kota Mekah dan Madinah, sebab itu adalah pilihan Allah. Itu takdirnya, adalah pilihan Allah SWT. Sebab itu Nabi lahir kat Kota Mekah, tapi dikubur Kota Madinah. Rupanya tanah mulia Kota Madinah itu adalah tanah bumi. Sebab itu dipanggil bumi ataupun tanah yang menggenggam jasad Rasulullah SAW kan? Masya Allah. Jadi tuan-tuan, kita ni tak tahu kat mana. Memantau dari biaya ardil tahu, kita tak tahu kat mana tanah tempat kita dikebumikan. Ada kuliah, kita minta kepada supaya Allah tempatkan kita. Kat mana pun tempat kita meninggal, biarlah tempat itu tak, kalau dia tak mulia, kalau tidaklah mulia sekalipun, biarlah kita ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang boleh kita pilih adalah mati husnul khatimah. Sebagaimana Nabi sebutkan dalam satu hadis yang mana yub'asu, Nabi sebut yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Jadi kita boleh usaha. Walaupun kita tak dapat nak meninggal dan berharap mati di tempat yang mulia seperti Kota Mekah, Madinah sebagainya, kita boleh usaha untuk mati dalam keadaan mati husnul khatimah, berakhirat yang baik dan mati sebagai orang yang soleh kan. Yang Nabi sebut dibangkitkan setiap hamba itu sebagaimana cara dia mati. Jadi kita kena tentukan cara kita mati. Maksudnya macam mana? Kita tentukan cara kita mati ni sebagaimana apa yang kata ulama, faman 'asha 'ala ta'ah mata 'ala ta'ah. Maksudnya apa? Orang yang hidup itu dalam ketaatan, dia akan mati dalam ketaatan. Jadi kita ni nak tentukan cara kita mati macam mana? Caranya, kalau kita nak mati dalam ketaatan, kita akan mati. Confirm kita akan mati dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan. Contoh, kita nak mati dalam keadaan kita sujud kepada Allah SWT. Banyak kamu sujud. Kalau kita nak mati sambil kita ni berpegang dengan Al-Quran ataupun memeluk Al-Quran, banyak-banyaklah baca Quran. Kita yang tentukan cara kita hidup. Begitulah nanti cara kita mati, kata ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kita berhenti pada muka surat 10 ni tuan-tuan. InsyaAllah kita sambunglah bagaimana kesinambungan kisah Umar Al-Khattab pula, cara dia meninggal pula. Nanti kita akan bincang secara lebih terperinci pada sesi kuliah akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan saya sendiri. Moga-moga tuan-tuan, apa yang dapat kita ambil daripada istifadah kisah dalam kitab Sakaratul Maut ini menjadikan kita hamba yang lebih bertakwa dan sentiasa ingat pada Allah SWT dan melazimi kehidupan kita dengan amal, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik itu datang dari Allah. Lepas daripada saya sendiri, kita tambahkan pengajian kitab ini dengan bacaan kafaratul majlis dan surah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.